menjaga keselamatan diri dan keluarga anda. Darurat telah diisytiharkan pada jam 7 malam. Tragedi 13 Mei. Telah melaksanakan darurat di seluruh negara. Stay safe at home. Masyarakat diminta tinggal di dalam rumah. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua. Selamat datang ke Berita ABC. Saya Jisen Yi. Dan saya Nur Hanani. Hanani, adakah kamu pernah mengalami atau mempunyai sebarang tanggapan kepada tragedi yang berlaku di video yang disaksikan oleh kita tadi? Oh, tidak. Saya tidak pernah mengalami kejadian 13 Mei ini secara latinnya. Namun, umumnya sebagai rakyat Malaysia, kita tahu bahawa kejadian 13 Mei ini melibatkan pembunuhan beramai-ramai antara kaum Melayu, Cina dan juga India. Namun, saya rasa kita perlu memberi peluang kepada panel-panel kita untuk menerangkan lebih lanjut apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kejadian 13 Mei ini. Terima kasih Hanani. Sebenarnya saya tak pernah mengalami tragedi itu juga. Tetapi bapa saya yang merupakan salah satu saksi tragedi tersebut selalu cakap tentang tragedi ini sebagai satu pengajaran supaya saya akan bergaul baik-baik dengan kaum lain dan menghormati mereka. Dari cerita bapa tentang tragedi itu, saya sedar tentang kepentingan memupuk hubungan yang mesra dengan kaum lain. Sebenarnya, hari ini adalah 13 Mei 2020. Ini adalah tahun ke-51 selepas tragedi ini. Berita ABC menjalankan program khas ini untuk memupuk kesedaran rakyat tentang tragedi ini. Menjelang program khas pada hari ini, dengan segala hormatnya, kami menjemput dua panel kami. Mereka adalah Dr. Kylie Lam dari UUM dan Datin Chia Pei Yi. Sebenarnya, banyak orang pada generasi ini tidak lagi mempunyai pengetahuan atau pernah mengalami tragedi ini. Kebenaran tentang tragedi ini adalah satu misteri. Saya harap terdapat satu orang boleh menjelaskan secara keseluruhan bagi tragedi ini kepada semua orang yang sedang menonton program ini. Jadi, Dr. Kylie, apakah yang anda tahu tentang tragedi 13 Mei 1969? Salam sejahtera semua. Bagi saya, peristiwa 13 Mei 1969 merupakan rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak kepada masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa ini berkait rapat dengan pilihan raya umum 1969 yang merupakan satu titik dalam sejarah negara Malaysia. Semasa kempen pilihan raya dijalankan, ahli-ahli politik, terutamanya pihak pembangkang, telah membangkitkan isu-isu sensitif seperti hak keistimewaan orang Melayu. Punca berlakunya peristiwa hitam ini adalah disebabkan perarakan kemenangan pihak pembangkang setelah Parti Perikatan telah kalah. Penyokong-penyokong parti gerakan telah mengutuk dan menghina orang Melayu. Pada pagi 13 Mei 1969, UMNO telah mengadakan perarakan balas. Rusuhan secara besar-besaran berlaku antara orang Melayu dengan Cina. Angka rasmi telah mencatatkan kematian seramai 196 orang dan kecederaan seramai 439 orang. Sebagai kesannya, darurat telah diisytiharkan pada jam 7 malam 13 Mei 1969. Terima kasih Dr. Kylie. Saya rasa saya macam dah pernah mengalami tragedi ini selepas penjelasan yang amat terperinci ini. Walau bagaimanapun, walaupun pada zaman kini kebanyakan kita boleh bergaul tanpa mengira warna kulit, bangsa, kaum dan warisan, tetapi terdapat juga banyak orang saling tidak berpuas hati dan tidak boleh bergaul baik-baik dengan kaum lain. Banyak orang takut
Tragedi ini akan berlaku sekali lagi. Jadi, Dr. Kylie, sebagai rakyat Malaysia, apa yang perlu dilakukan bagi mengelakkan tragedi ini daripada berlaku sekali lagi? Pada pendapat saya, Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita harus mengelakkan diri daripada memainkan isu sensitif, sama ada secara verbal atau bukan verbal. Contoh isu-isu sensitif adalah seperti bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, peranan institusi beraja dan hak keistimewaan orang Melayu. Kelakuan seperti menghina, mencemooh dan memainkan agama kaum lain adalah dilarang sama sekali. Sikap toleransi dan hormat menghormati harus diamalkan oleh setiap rakyat Malaysia bagi menjamin keharmonian dan kedamaian negara supaya tragedi seperti ini dapat dielakkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kylie. Saya harap semua orang yang sedang menonton program ini akan menerima nasihat daripada Dr. Kylie dan memupuk hubungan yang mesra dengan semua kaum sebab kita satu Malaysia. Sekarang, marilah kita menyaksikan apakah pendapat rakyat bagi dua soalan ini. Apa yang saya tahu tentang peristiwa 13 Mei ini ialah ia adalah satu tragedi yang disebabkan oleh isu perkauman antara kaum Cina dan kaum Melayu. Dan saya rasa salah satu faktor yang paling besar yang menyebabkan kejadian ini berlaku adalah kaum Cina dan Melayu mereka tidak memahami dan berinteraksi antara satu sama lain. Satu kejadian yang paling menyedihkan berlaku dalam tragedi ini ialah pembunuhan antara kaum Cina dan kaum Melayu. Pada masa itu, kerajaan juga mengisytiharkan darurat sebab rakyat akan mengalami kebahayaan kalau mereka keluar dari rumah mereka. Saya juga rasa kejadian ini membawa satu pengajaran yang besar kepada pembangunan negara kita. Dan ia mengingati rakyat Malaysia supaya menghargai dan mencintai negara kita. Sekarang, marilah kita menyaksikan video yang seterusnya. Saya rasa cara yang paling efektif dan bagus dalam mengelakkan perkara 13 Mei ini berlaku dalam negara kita pada masa hadapan ialah meningkatkan interaksi antara perkauman yang berbeza. Dengan cara ini, kita boleh lebih memahami adat, budaya dan agama kaum lain. Bukan itu sahaja, kita boleh dapat mengelakkan diri dari melakukan perkara yang tidak disukai atau dilarang oleh kaum lain. Sebagai contoh, kita haruslah menggunakan tangan kanan untuk bersalam dengan kaum Melayu. Dan kaum Cina adalah dilarang untuk memakai baju yang berwarna gelap semasa Tahun Baharu Cina. Selain itu, kita juga haruslah berinteraksi dengan sopan dan sentiasa mengambil hati kata-kata kita supaya tidak menyentuh isu sensitif kaum lain. Tapi yang saya masih ingat sampai sekarang bila saya ingat Mei 13 adalah sebuah kereta Mercedes warna putih. Dia telah pun disekat di depan rumah resmi Menteri Besar sendiri. Dan saya ingat lagi dia melaung, dia kata, tolong, saya MCA, tapi tangannya dia tetap. Saya masa itu baru umur 21 tahun. Bayangkan, inilah pertama kali yang saya lihat. Memang traumatik lah. Sebentar tadi Dr. Kylie telah mengungkit tentang hak istimewa menjadi punca kepada perbalahan seterusnya menyebabkan kejadian 13 Mei. Datin Chiapeyi, mengikut perspektif anda, apakah yang kita dapat belajar melalui kejadian 13 Mei ini? Seperti yang kita tahu, peristiwa 13 Mei 1969 telah membawa impak yang besar kepada masyarakat.
Peristiwa ini telah memberi peringatan tentang kebenaran peribahasa, iaitu menang jadi arang kalah jadi abu. Kerana rusuhan ini sebenarnya tidak dapat memberi apa-apa faedahnya. Kita telah sedar bahawa kepentingan bertoleransi. Semua kaum haruslah saling bertolak ansur kerana rusuhan kaum hanya menguntungkan kuasa asing yang mengambil kesempatan untuk memecah belahkan hubungan kaum. Tujuan mereka adalah untuk terus menjajah negara kita. Yang kedua, tragedi ini mengingatkan kita tentang kepentingan perpaduan nasional. Hal ini disebabkan jika kita memegang perpaduan yang kukuh, tragedi memang tidak akan berlaku. Akhirnya, tragedi ini telah meninggalkan pelbagai kesan dan pengajaran pahit dan getir kepada saudara mara dan ahli keluarga yang terlibat. Saya bersetuju dengan pendapat anda dan saya tertarik dengan peribahasa Melayu kalah jadi abu, menang jadi arang. Seterusnya, apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan jika tragedi ini berlaku sekali lagi? Pada pendapat saya, yang pertama, Perdana Menteri mengambil tindakan yang tegas kepada pihak politik yang memainkan isu-isu sensitif untuk mengukuhkan kedudukan politik mereka dalam masyarakat. Inilah dipetik daripada pengajaran yang berlaku daripada peristiwa 13 Mei, iaitu pihak pembangkang memainkan isu sensitif iaitu kedudukan istimewa orang Melayu sehingga mencetuskan tragedi tersebut. Yang kedua, masyarakat perlu menggunakan saluran yang betul atau sepatutnya untuk membuat bantahan dan bukan melalui keganasan. Pada masa yang sama, kerajaan boleh memainkan peranan sebagai orang tengah untuk menyelesaikan masalah dan menghilangkan hubungan antara kedua-dua pihak. Yang amat penting adalah kita mestilah sentiasa mengamalkan nilai bertoleransi. Hal ini disebabkan jika pihak sudi bertolak ansur antara satu sama lain, sebarang perselisihan faham atau pergaduhan dapat dielakkan dan menjalin hubungan yang baik antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, saya juga berharap peristiwa ini janganlah berulang lagi kerana jika berlaku, negara kita akan sekali lagi terjerumus dalam huru-hara dan terpaksa menanggung risiko yang tinggi. Terima kasih sekali lagi kepada Datin Chappei. Seterusnya, mari kita dengarkan pendapat rakyat mengenai soalan-soalan yang kita berikan sebentar tadi kepada panel-panel kita. Tragedi 13 Mei 1969 ini merupakan tragedi yang amat menyedihkan sehingga masih kita mengingatkan sampai hari ini tahun 2020. Pada pandangan saya, tragedi ini tidak harus dilupakan oleh generasi muda sebab ia memang mempunyai banyak pengajaran. Jadi pada pandangan saya, tragedi ini sentiasa mengingatkan saya untuk berkomunikasi antara satu sama lain dan saling menghormati. Hal ini disebabkan kerana Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum dan berbilang bangsa. Jadi kita haruslah saling menghormati dan berkomunikasi secara berkesan untuk mengelakkan sebarang kekeliruan dan perselisihan faham antara satu sama lain. Ya. Pada pendapat saya, jika tragedi macam ini berlaku sekali lagi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pada masa yang pertama ialah bertenang. Hal ini disebabkan perasaan gelisah dan perasaan risau akan mewabah secara pantas dan masyarakat akan mudah terganggu oleh emosi dan mudah terpedaya oleh berita-berita palsu. Jadi saya berasa apa yang harus mereka lakukan adalah bertenang dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang diperketatkan oleh kerajaan. Contohnya COVID-19 pada terkini. Kerajaan telah melakukan pelbagai insentif dan salah satunya adalah PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Jadinya jika tragedi ini berlaku sekali lagi, saya berasa masyarakat haruslah tinggal di rumah dan jangan melibatkan diri dalam tragedi tersebut. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa masyarakat juga tidak haruslah menyentuh isu-isu yang sensitif untuk mengelakkan kekeliruan dan perselisihan faham antara kaum. Ya.
Konklusinya, tragedi 13 Mei ini telah meninggalkan banyak impak negatif kepada rakyat, kepada sosio masyarakat negara kita. Melalui perbincangan kita dengan panel-panel kita sebentar tadi, punca tragedi ini kita dapat konklusikan datangnya daripada sikap jahil masyarakat kita yang mengukirkan isu-isu sensitif sehingga memperbesarkan jurang perbezaan antara kaum. Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan latar belakang, kita seharusnya saling mendukung, hormat menghormati agar keamanan dan keharmonian yang kita capai hingga hari ini dapat diteruskan hingga generasi akan datang. Bak kata peribahasa Melayu, bulat air kerana berbentung, bulat manusia kerana muafakat. Ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maafkan saya. Semua pihak seharusnya bekerjasama bagi mengatasi hal ini daripada terus berlaku. Sekian daripada saya, Nurhanani. Dan saya, Jason Yee. Kami daripada TVNBC ingin meminta maaf sekiranya berlaku salah silap dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.